Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari surah At-Taubah, bermula dari ayat yang ke 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ayat 69, surah 9 ayat 69. Jadi 969. Nombor comel ni nombor lah comelnya. Ayat Quran tu adalah ayat ancaman, ayat ancaman atau ayat nasihat. Nombor tu comel lah. Orang kita kalau ada jenis gila nombor, dia minat benar.
Lepas tu bagi tahu pula, baru ni ada apa? Bila kes 9,666 ke 9,999. Dia pun terbalik nombor tu, dia kait dengan teori ni pula, teori macam-macam. Kadang-kadang orang teori konspirasi ni dia obses, dia panggil obses. Tahu tak kita teori konspirasi ni? Orang yang dia ada cenderung kepada pengkajian hadis-hadis akhir zaman. Baguslah. Sebab Nabi SAW pun salah satu daripada cerita Nabi ialah mengkhabarkan tentang peristiwa akhir zaman. Dan Nabi SAW mengingatkan kita tentang fitnah Dajjal. Jadi memang Nabi SAW ingatkan kita tentang cerita akhir zaman. Tapi ada orang yang dia obses, dia panggil. Dia memang tu keutamaan dia, cerita buat akhir zaman. Sehingga keobsesannya menyebabkan dia kait semua benda dengan perancangan fitnah Dajjal. Tengok nombor sekian, ni sebab Dajjal ni. Tengok ni tentera Dajjal ni. Siapa pun ikat, kalau ada mata satu pun lambang polis tu, mata satu, ni tentera Dajjal ni sebab lambang mata satu. Terlalu obses. Jumpa nombor sekian ni kait dengan ni. Sehingga kebimbangan dia dengan fitnah Dajjal dan perancangan musuh tu macam-macam keluar. Sehingga akhirnya tengok dia kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal kita. Sedangkan memanglah kita kena berhati-hati menghadapi akhir zaman. Tapi jalan keselamatan, Nabi bukan sekadar bagi tahu kepada kita tentang fitnah, tapi Nabi SAW bagi tahu kepada kita jalan menyelamatkan diri dari fitnah. Apa dia? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kita duk buat kajian tentang Yahudi, perancangan Dajjal. Tapi kita tak buat persediaan. Kita tak belajar Quran, kita tak belajar Sunnah. Nabi SAW ajar kita berdoa tentang selamat daripada fitnah Dajjal. Nabi suruh baca surah Kahfi dan sebagainya. Jadi baik kita obses pada menyelamatkan diri. Jadi persediaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita lakukan ini sebahagian daripada persiapan diri kita menghadapi fitnah akhir zaman, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita baca dan kita faham. Mudah-mudahan dengan bacaan dan kefahaman kita, tadarus dan tadabbur kita tu menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal dengan ilmu kefahaman dan dengan sebab keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali kepada ayat 69. Kalladzina min qablikum, nasib kamu wahai orang-orang munafik adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat semalam yang kita baca, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannam. Dan Allah janjikan kepada munafik lelaki dan perempuan serta orang kafir api neraka Jahannam. Api neraka Jahannam. Kekal di dalamnya, hiya hasbuhum, cukuplah itu bagi kamu. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Wa lahum azabun muqim, bagi mereka azab yang berpanjangan. Kalladzina min qablikum, azab seperti mana orang-orang yang sebelum kamu. Yakni
nasib kamu wahai munafik adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Kanu ashadda minkum quwwatan, mereka itu lebih kuat daripada kamu. Wa aktsara amwalan wa aulada, lebih banyak harta dan anak. Oi, orang zaman dulu ni macam mana hebat dia, sehingga Allah Ta'ala sebut mereka lebih kuat, lebih banyak harta, lebih banyak anak. Okay, lebih kuat mungkin kita kata sebab jasad dia lah besar, kuat, kekuatan tubuh. Lebih banyak harta, maknanya dia kaya daripada kita. Kita ni kaya dengan nombor je, kaya dengan kertas. Value sebenar kita, berapa keping emas ada di rumah? Tak ada. Ala ada pun emas dina kecil-kecil sekeping, sekeping dua. Ada pun kalau perempuan dipakai barang kemas, kalau hak jenis minat barang kemas. Orang zaman dulu, Allahu Akbar, kekayaan dia ni mewah. Emas ni tak usah kata apa lah, memang kekayaan. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala. Zaman Fir'aun dulu, kekayaan dia sampai ke ni orang. Cuba bayang dia hidup zaman dulu tamadun macam mana. Tamadun macam mana? Kalaulah dia tidak dibinasakan oleh Allah, nescaya kita hari ni kalah dengan tamadun mereka. Kalah dengan tamadun mereka. Hebatnya. Harta mereka lebih banyak, anak mereka lebih ramai. Fastamta'u bi khalaqihim, seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya. Jadi bahagian dia di sini disebut dalam tafsir qauluhu bi khalaqihim, qala al-Hasanul Basri bidinihim, ai mereka senang dengan agama mereka. Bersenang-senang dengan bahagian tu maknanya senang-senang dengan agama. Dia duduk dalam keadaan tu, dia tenang dengan agama dia, tak mikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk gitulah. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu, dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka pun kata juga. Jadi intinya apa? Mereka lebih senang daripada kamu, mereka lebih banyak harta daripada kamu, lebih banyak anak daripada kamu, tapi ataupun serta mereka pun ucap benda yang sama kamu ucap. Apa dia? Penghinaan terhadap Rasul. Wa khuttum kalladhi khadu, dan mereka telah memperkatakan benda yang sama kamu kata. Apa dia yang kamu kata sama dengan mereka? Ayat relate dengan ayat sebelumnya, ialah penghinaan dan pendustaan terhadap Rasul. Tak terima Rasul. Jadi sebagaimana mereka tak terima, kamu pun tak terima, maka kamu akan menerima nasib yang sama dengan mereka. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang demikian itu, rosak binasalah amal-amalannya yang baik, kalau dia ada buat baik lah.
fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan merekalah orang-orang yang rugi. Merekalah orang-orang yang rugi. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim, kata Allah, bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu? Jadi ini nasihat kepada orang munafik. Mu tak dengar ke cerita orang dulu? Cerita siapa? Qaum Nuhin, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh. Apa berlaku? Dia telah tenggelam dalam banjir besar. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya atas kapal. Wa Adin, kaum Ad dibinasakan juga dengan rihil aqim, datangnya angin ribut yang menghabiskan mereka semua. Wa Thamud, dan kaum Thamud. Apa berlaku kaum Thamud? Datang gempaan, bunyi gempa yang menggerunkan, sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan. Akhadhathumus sayhah qawa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim. Apa berlaku kepada kaum Nabi Ibrahim? Iaitu Namrud. Akhirnya mati Namrud. Wa ashabi Madyan, dan ashabu Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, kaum Nabi Syu'aib. Apa berlaku? Asabathumur rajfah, digoncangkan bumi mereka. Wa azabu yaumil dhullah, dan azab di hari yang gelap gelita. Gelap gelita, kemudian digoncangkan bumi, turun azab kepada mereka. Wal mu'tafikat, dan wal mu'tafikat adalah kaumnya negeri-negeri yang telah dibinasakan. Negeri-negeri yang dibinasakan lain daripada tu orang banyak juga, termasuklah kaum Nabi Lut yang tidak disebut, hancur lebur. Dalam ayat Quran sebut wal mu'tafikatu ahwa, ummatul mu'tafikah, wa qila qurahum wa huwa Sadum. Dia kata, dan negeri mu'tafikah tu negerinya qurahum, ibu sekalian negeri. Wahia Sadum, kota Sadum tempat kaum Nabi Lut. Hancur, binasa habis. Atathum rusuluhum bil bayyinat. Apa yang sama? Rasul telah datang kepada mereka, rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Jadi, kamu tak tengok tak? Sama. Apa yang kamu lakukan ni sama dengan orang-orang yang telah dibinasakan. Tak perhati ke? Apa yang sama? Telah datang kepada mereka rasul dengan membawa keterangan yang jelas dan nyata, lalu mereka dustakan. Lalu mereka dustakan. Itulah yang berlaku sedang kamu buatlah ni munafik ni. Lalu Allah binasakan mereka. Fama kana Allahu liyadlimahum, tidaklah Allah sekali-kali menganiaya atau menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka lah yang menganiayai diri sendiri. Jadi
Kenapa mereka diazab? Adalah kerana kekufuran mereka. Apa yang berlaku bukan Allah menzalimi mereka. Tak ada maknanya kalau Allah Ta'ala nak turun azab kepada mereka saja-saja dan sia-sia. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Maha suci Allah daripada melakukan perkara yang sia-sia. Tapi Allah Azza wa Jalla menghukum mereka kerana kezaliman mereka. Jadi bukanlah Allah yang zalim, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Maka ambillah peringatan daripada kejadian tersebut, wahai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang belum bulat hatinya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya kita ni lagu mana nak sampaikan mesej ni kepada orang-orang yang luar daripada grup kuliah kita. Yang ni lah cabarannya. Ni cabaran. Kita hantar kepada grup ataupun lah ni mudah dah benarnya. Share link WhatsApp, share link kuliah tak apa dah. Share poster. Cuma share kepada orang-orang yang Islam, malah orang-orang yang belum lagi Muslim. Kalau kita ada kawan-kawan lah. Cuma nak kena ada keberanian lah. Orang kita ni, dia bimbang kadang-kadang. Ada kawan saya, Alhamdulillah, dia sampai waktu di pejabat tu, dia bagi tafsir kepada kawan dia. Dia bagi buku-buku Islam. Bolehlah. Kena ada keberanian untuk dakwah. Kalau kita kecek ni, zaman lah ni pula kecek depan telefon je. Cakap depan telefonnya. Orang hak nak jawab dia komen bawah tu. Jadi kita pun tak apalah hak komen tu ikut dia nak komen ke apa pun. Ala kullin, tugas kita ialah menyampaikan risalah ini supaya tidak berlaku penentangan terhadap dakwah Rasul. Dan kita bimbang sekiranya berlaku penentangan kepada dakwah Rasul, maka akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat ini, kita tidak ditimpa azab secara besar-besaran sebagaimana umat terdahulu. Kerana Allah Ta'ala dah bagi keselamatan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk akhirat tak terlepas. Untuk akhirat tidak terlepas. Jadi sebab tu kita walaupun kita tidak ditimpakan azab di dunia, tapi kena hati-hati agar kita ni selamat di hari akhirat. Selamat di hari akhirat. Jadi biar kita sampaikan mesej ni kepada mesej Islam ni kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita kenal. Mana-mana yang kita mampulah, mana-mana yang kita mampu. Wal mu'minuna wal mu'minat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ciri orang yang beriman. Sebenar-benarnya macam mana? Ciri orang-orang yang beriman sebenar-benarnya macam mana? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Kenapa dalam ayat semalam sifat munafik tak ada sebut awliya'u ba'd? Kalau kita perhati ayat semalam, ayat dia sama je. Dia panggil sebelah ni cerita munafik, sebelah ni cerita orang mukmin. Tapi ada sedikit beza dalam ayat kalau kita perhati. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Kalau orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ni ada awliya, yang tu tak ada awliya. Pasal apa? Awliya ni maksud apa? Penolong, pelindung.
penjaga. Jadi orang mukmin dia akan tolong dan dia akan jaga sesama mereka. Sedang orang munafik, dia kerana dia ni hidup sendiri-sendiri dia. Kalau orang kena pun dia tak cara mana. Sifat munafik tu dia tidak hiraukan orang. Dan dia pun sama-sama dia tak jaga. Orang mukmin lah. Orang mukmin ni sifat dia sama-sama mukmin, dia bantu membantu, tolong menolong, lindung melindungi, tutup keaiban, jaga kehormatan. Orang mukmin sama mukmin ni banyak hak-hak orang mukmin sesama mukmin yang mesti dijaga. Beza munafik sama munafik, dia tak ada hak-hak ni, dia tak kira bab ni, dia tak beriman kepada Allah. Tapi orang mukmin sama mukmin, haram darahnya, hartanya, maruahnya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Dia menguatkan sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Dan Nabi SAW washabbaka baina asabih, Nabi pun buat macam tu. Maknanya menguatkan salah satu sama lain. Wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi wal alwahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma bis sahri wal humma. Orang mukmin dalam perumpamaan mereka, dalam perumpamaan mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam sifat belas ihsan sesama mereka, seperti jasad yang satu. Bila sakit satu anggota, habis semua anggota lain berasa sakit, dengan tak tidur malamnya, dengan demamnya, padahal satu anggota je sakit. Begitulah dia sifat mukmin. Maka hari ini kita turut berdukalah dengan apa yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang-orang mukmin di seluruh dunia. Dan orang mukmin ni sifat dia saling mendoakan sesama mereka. Sya'a am aba. Dia tak nak pun, kalau dia betul mukmin, dia akan doa kepada orang mukmin lain. Malah kadang-kadang dia pun tak sedar dia sedang doa kepada mukmin lain. Bila dia doa kepada orang mukmin lain, paling-paling kurang dalam semayang dia. Mana doa dia untuk seluruh mukmin dalam semayang? Macam dia baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Kita bagi at-tahiyat, penghormatan yang dengan penuh keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu milik Allah. Assalamu alayka, sejahtera ke atas kamu ayyuhan nabi, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan sejahtera ke atas kami dan sekalian hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kita doakan kesejahteraan bagi mereka semua. Jadi sebab tu nak ke tidak, perasan ke tidak, memang kita doakan sesama mukmin. Apatah lagi kalau kita secara khusus lepas daripada tu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dalam khutbah kita pun, ataupun kita Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Orang mukmin ni sifat dia mendoakan sesama mukmin.
Jadi jangan bakhil orang mukmin dengan doa. Jangan doa kat kita saja, rugi. Doa juga kepada orang-orang lain. Hatta orang-orang yang kita kenal tapi duduk jauh daripada kita. Saudara kita duduk di mana-mana yang kita kenal. Ataupun kita boleh doa kepada seluruh muslimin dan muslimat yang kita kenal dan kita tak kenal. Baik, itu kerana besarnya hak orang mukmin. Ada kalimah aulia di situ. Aulia. Pasal apa? Sifat mukmin tak sama dalam penjagaannya sesama mukmin dengan golongan munafik. Berbanding golongan munafik tak sama. Ya'muruna bil ma'ruf. Tak sama yang kedua. Kalau munafik suruh benda mungkar, orang mukmin suruh benda ma'ruf. Itu tak sama yang kedua. Beza munafik dengan mukmin. Yang kedua, biarlah orang mukmin dia suruh benda ma'ruf. Orang munafik suruh benda mungkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Beza yang ketiga. Dia larang benda mungkar orang mukmin. Orang munafik dia larang benda makruf. Orang nak semayang dia tak bagi. Orang dia ganggu macam-macam. Jangan pula kita kata tu hak tutup masjid tu dia suruh benda mungkar lah tu. Pasal tu tak, hak suruh tutup masjid tu kerana pandemik lain. Ni kerana jaga maslahat nyawa. Maslahat nyawa lebih utama daripada menjaga nyawa manusia ni. Dia panggil apa dah istilah dia, dibina di atas masyaqqah. Apa dah? Hifzun nas lah. Menjaga nyawa ni dia bina dia tengok masyaqqah dia akan jadi longgar. Sedangkan maslahat menjaga agama dibina di atas keringanan. Dibina di atas keringanan. Mana Allah Ta'ala dalam bab agama ni memberikan kemudahan. Jadi bila tutup boleh semayang lagi tak? Boleh semayang. Semayang di rumah. Jangan sampai tak semayang tu lain lah. Jadi maknanya apa? Hak suruh tutup masjid tu bukan orang munafik lah. Jangan kata ni. Kadang-kadang orang ni sampai pekat. Dia tak sehari dua hari ni tersebar cerita tentang orang kata di Arab Saudi larang azan dan iqamat. Dilarang azan di Arab Saudi. Sebenarnya bukan larang azan. Masih lagi ada azan pun di Saudi. Isunya viral baru ni cerita dia tak bagi larangan azan bukan larangan azan, dia panggil tak bagi pasang pembesar suara yang di luar ni untuk iqamat. Dan kecuali untuk azan boleh. Kemudian macam khutbah Jumaat tu pasang speaker luar lah. Tapi kalau macam sama juga dengan Pak kita pun keluar arahan sekarang ni dia tak boleh dalam COVID ni hanya azan dia boleh kat luar. Solat pun tak boleh pasang speaker luar. Kan? Qamat pun tidak pakai speaker luar. Kuliah apa tak lagi memang tak ada pun di masjid. Padahal boleh je walaupun tak dengar kuliah, walaupun tak ada ustaz pengkuliah. Kan ada rakaman, pasanglah rakaman. Boleh je, tapi tak ada arahan kata memang tak boleh kan. Jadi isunya pasal ini pandemik. Jadi sebab tu jangan cepat kadang-kadang orang kata dia tak bagi azan. Bukan tak bagi azan, azan ada. Bukan tak bagi iqamat, iqamat pun ada. Cuma
dia kata pembesar suara di belah luar tu kena guna waktu-waktu tertentu sahaja. Jadi ya'muruna bil ma'ruf, dia suruh benda ma'ruf, dia cegah benda mungkar. Dia cegah benda mungkar. Dan sifat cegah ni juga sebagaimana kita tahu ada beberapa peringkat martabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang tengok benda mungkar, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Yakni dengan kuasanya kalau dia ada. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tak mampu dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau kamu tak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Jadi nak sampai tahap tuduh orang tidak buat benda mungkar, tak boleh. Pasal apa? Serendah-rendah ingkar dalam hati, Allah Ta'ala terima lagi. Sifat orang mukmin sampai kalau dia ingkar dalam hati, okey lagi, Allah Ta'ala terima lagi. Wa dzalika adhaful iman. Jadi kita tak boleh kata kamu tak cegah benda mungkar. Kita tak tahu bagaimana dalam hati dia. Jadi sebab tu jangan suka-suka tuduh orang tak buat mungkar. Satu. Yang kedua, sebelum sampai ke hati tu pun, di lisan, di lidah, kita pun tak tahu. Orang tegur dah pun tak tahu. Tak semestinya orang yang menegur ni dengan kuasa, dengan tangan, orang boleh tengok. Dengan lisan, kadang-kadang lisan ni dia tegur secara direct, peribadi. Kadang-kadang dia bisik, kadang-kadang dia WhatsApp. Tegur dah kan? Tegurlah. Itu sifat orang mukmin. Jadi jangan mudah untuk kata ni terutamanya biasanya orang duk cela ulama-ulama lah. Ni orang-orang netizen ni kerja dia kritik komen. Ni puak ulama tak tegur lah ni. Ulama su. Ulama yang jahat tak tegur, pemerintah yang zalim, pemerintah yang buat silap. Kalau dia tegur pun, dia tak perlu royak kat kamu. Menjaga maruah. Kadang-kadang ada orang, kalau kita tegur depan-depan, dia lagi dia buat. Tapi kalau kita tarik tangan dia, slow-slow cakap, diam-diam, dia pun kata okey. Kalau kita cakap depan-depan, dia kata, ikut akulah, aku nak buat apa. Tapi bila kita tarik, sebab tu kadang-kadang dalam bab nasihat ni, lebih baik kita pelan-pelan. Anak kita pun lagu tu juga, suka pemimpin. Anak kita kalau ada 3-4 orang marah ke abang besar tu, kita marah kat dia depan adik-adik dia, dia pun marah, dia pun berasa hati. Lebih baik kita panggil dia, adik-adik dia, abang, kita cakap slow-slow dengan dia, dia pun rasa dihormati. Tu baru anak kita. Ni tiba-tiba pemimpin besar, kita nak suruh terang-terangan pemimpin tu salah lagi ni begini. Para ulama ni lebih panggil santun dalam itu. Kalau dia betul sampai peringkat dalam hati dia pun tak ada, dia redha dengan kemungkaran, itu urusan dia akan tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan mudah-mudah nak sampaikan fitnah, kata ulama-ulama tak tegur. Sebagaimana sekarang kalau contohnya terutamalah orang sayang belaka ke tanah haram ni, Mekah, Madinah, kemungkaran berlaku di Madinah begini. Betul ke orang redha? Kalau benda tu berlaku dalam keadaan orang ingkar, mereka telah menjalankan kewajipan mereka. Melainkan dia bagi keizinan, tulis surat keizinan, silalah, boleh. Tak ada. Benda mungkar ni mana-mana pun ada. Keingkaran terhadap mungkar, itu yang menjadikan sifat kita orang mukmin. Dan serendah-rendah dia dalam hati. Untuk mendakwa seorang tu redha dengan maksiat, tu kena belah hati lah tengok. Kalau tak belah hati, tak boleh tengok, mana janganlah cakap macam tu.
Doakanlah semoga Allah Ta'ala mengangkat kemungkaran itu daripada kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga Mekah dan Madinah daripada orang-orang yang jahat dan sebagainya. Kita doakanlah macam tu. Lebih baik daripada kita duduk kata orang tu tak mungkar orang jahat macam ni. Kalau kita royak sini pun benda mungkar tu berhenti ke sana. Oh, kita sini duduk itu. Jadi semangat tu penting. Cara nak melaksanakan apa yang menjadi ciri orang mukmin, suruh benda ma'ruf cegah mungkar, itu juga penting. Sebab tu ada dawabit. Ingkar mungkar ni juga banyak orang benda buat ma'ruf, suruh benda ma'ruf mudah. Suruh benda ma'ruf ni orang tahu belakang, suruh benda. Tapi dia sebab suruh benda ma'ruf ni benda yang tak ada lagi nak suruh jadi ada. Jadi benda tak ada nak suruh jadi ada, okey. Dah tak? Benda tak ada nak suruh jadi ada. So dia kena usaha je lah. Dia tak rugi apa-apa, dia kena usaha biar jadi benda tu. Ingkar mungkar, benda yang dah ada nak suruh buang. Ingkar mungkar, benda dia buat dah salah dah, kita nak suruh dia berhenti. Mana mudah? Mudah suruh benda ma'ruf ke mudah suruh nahi mungkar? Kalau dia sudah amalan, mudah berhenti lah. Tapi nak suruh orang berhenti ni, macam ada satu kes hak jenis perniagaan, ada orang yang kata terlibat dengan kristianisasi kan. Orang hak kata nak ajak masuk dia, lepas dia masuk, lepas tu dia tahu bahawa ada kaitan dengan kristianisasi, dia pun keluar. Dia kata nak ajak orang keluar daripada dia lagi payah daripada nak ajak orang masuk. Pasal apa? Benda dah ada. Nak ajak orang ngaji memang payah kok. Tapi nak ajak orang tinggalkan kemungkaran, dia dah buat dah selesa dah. Sebab tu nak ajar orang non-muslim, orang mu'allaf yang baru masuk Islam, nak ajar dia daripada dia tak tahu kepada dia nak buat. Okey, dia tak buat apa, kita ajar terus hak betul. Ikut sunnah macam ni, gini. Okey. Tapi kalau dia dah buat benda tu bertentangan dengan Islam yang sebenar, padahal dia Islam lama dah, kita nak suruh dia tinggal benda tu, susah. Jadi sebab tu dua-dua ada cabaran. Kita tak kata dua-dua ni mudah tu mudah biasa tak. Adalah sedikit pada sudut pandangan dia. So kita kena macam mana payah juga menempati ciri orang mukmin ni. Kita nak belaka, tapi apakah kita sudah menepati ciri tersebut? Itu ya isu dia. Kita bukan nak komplain orang tu orang ni tak. Sebenarnya apa yang kita nak sebut, kita sendiri ciri yang disebutkan tu sempurna ke tidak? Kalau tak sempurna tu, tahap mana kita? Kalau kita duduk di dalam hati masih lagi lemah lah kita. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kita boleh kecek sikit ke mulut, tinggi sikit, tapi mulut pun kena betul pada caranya. Kalau kita duk orang panggil duk belete sendirian, duk bobel, orang panggil Kelantan panggil bobel, duk bobel sorang. Kita duk cakap-cakap orang buat benda mungkar tu, kita tak pergi cakap kat dia. Mungkar tu berlaku sana, kita mari duk belete dekat orang masjid ni. Beranyak kita berani macam tu, gini. Cuba pergi kita orang tu. Cakap dia tak boleh buat macam ni. Kadang-kadang dalam bab tu, orang-orang awam lagi apa dia, mudah ataupun lagi pandai. Orang-orang biasa ni kadang-kadang mak-mak motor pun kadang dia kata ustaz ayat saya kita pergi. Dia jangan semangat dia. Jadi tahap kita tu, semoga Allah Ta'ala mengampunkan kekurangan kita.
Baik, wa yuti'una Allah, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Satu lagi adalah bab ingkar mungkar. Ini dawabit dia juga. Ingkar mungkar ni ada dawabit. Dawabit ni maknanya garis panduan. Antara garis panduan ingkar mungkar ialah tidak boleh memberatangkan kemudaratan dan kemungkaran yang lebih besar. Okey? Tidak boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Apa kemudaratan yang lebih besar? Banyaklah. Sebagai contoh kak, yang jelas-jelas, ingkar sebagai contoh yang telah berlaku. Zaman dulu kita sebut ingkar ni, ingkar pemimpin lah, telah berlaku di Iraq. Orang ingkar kepada Saddam Hussein sampai ke akhirnya Saddam Hussein mati kena gantung. Pak orang kata dia jahat. Kemudian siapa di Libya semangatnya ingkar kemungkaran pemimpin sampai ke Gaddafi mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dan berlaku Arab Spring adalah kerana gerakan pada pandangan asalnya adalah untuk membawa kebaikan. Dengan apa? Dengan menukar pemimpin, dengan menegur pemerintah. Tapi dia tak perasan keingkaran mereka itu membawa kemudaratan yang lebih besar. Cara dia tu mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Bukan kita kata tak boleh, tapi kena tengoklah cara mana. Boleh ingkar, tapi kena tengok cara mana. Apabila mereka telah tersalah pada cara tersebut, apa berlaku? Ya, Saddam Hussein dah tak ada, mati dah dia. Apakah Iraq lebih baik tanpa Saddam Hussein? Ya, Muammar Gaddafi dah mati, dibunuh, dah hilang dah dia. Apakah Libya lebih baik daripada sebelum Gaddafi? Semasa Gaddafi? Mana kemungkaran yang berlaku disebabkan Arab Spring lebih besar daripada manfaat dia. Jadi apa makna ingkar mungkar kalau gitu? Nah, apa makna ingkar mungkar? Kalaulah ingkar mungkar tu menatijahkan kemudaratan, dia boleh bangga, oh akulah bunuh Saddam Gaddafi. Tapi hari ni pun dia tak mengaku. Siapa hari ni pun tak tahu siapa dia tahu. Kalau dia pun tahu, mungkin saya tak tahu. Tapi nak yang pasal dah ramai-ramai, dia tak bangga pun. Akulah yang bunuh Muammar Gaddafi. Pasal apa? Lepas dia tengok natijah. Orang Iraq yang hari ni, yang dulu dia yang jatuhkan patung Saddam di Iraq tu, dekat Baghdad ada patung besar Saddam. Dialah yang orang panggil hak tarik tali ikat putuhkan patung jatuh terbalik. Dia kata dialah naik patung tu tarik. Kita tengok dalam video ucapan dia. Dia kata hari ni dia menyesal. Kalaulah Saddam Hussein masih ada. Orang yang dia ingkar dulu, hari ni dia menyesal. Dan dia cita-cita kalau dia hidup zaman dulu. Jadi ingkar mungkar ni kena tengok dawabit dia. Kita bak semangat semua semangat. Tapi kena tengok. Sebab tu ulama-ulama kadang-kadang sampai dituduh, oh ni penjilat pemerintah. Ulama-ulama di Arab Saudi kadang-kadang dituduh. Padahal kita tengok mana yang selamat. Syria hancur, Yaman hancur, Mesir hancur, Libya hancur, Tunisia hancur. Patut kita tengok, alhamdulillah, oleh kerana sikap begitu, masih lagi Mekah dan Madinah kita boleh buat haji, kita boleh buat umrah. Kalau tidak kerana pandemik. Lah ni pandemik pula, tak boleh nak pergi pula. Hanya kepada orang dalam Saudi. Dan bukan rakyat dia saja, orang luar pun dia bagi 60,000 jemaah haji, berapa ribu rakyat dia dan berapa ribu ada kota untuk
orang luar negara tapi mesti duduk dalam Saudi dah. Mesti duduk dalam Saudi dah, tak bukan daripada luar. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang setengah orang lama dia tak buat kerja. Kamu tahu dah, dia tak perlu rakyat kat kamu, nasihat dia pada pemimpin. Dan itu lebih aslah, lebih baik, lebih mendatangkan keselamatan kepada rakyat. Kalau pemimpin berubah, alhamdulillah. Kalau pemimpin tak berubah, kurang-kurang rakyat boleh hidup dalam aman. Kalau dia tak berubah lah, contohlah dia tak berubah, kurang-kurang rakyat dia boleh hidup aman. Bukan setakat rakyat dia, ada lagi pelarian Syria duduk tumpang di Saudi. Pelarian Yaman duduk tumpang di Saudi. Pelarian Palestin duduk tumpang di Saudi. Ada lebih pelarian Myanmar Rohingya ada di Saudi. Hak kita duduk tuduh macam-macam, orang kita kadang-kadang duduk tuduh macam-macam. Lepas tu rakyat ulama dia tak buat kerja. Ulama dia jadi bisu dan sebagainya. Bukan dia bisu, kita belah ke dada dia. Nak tengok. Bah kita hak duduk sini ni, gapo? Hak kita duduk sini. Kerja kita gapo? Ada kita tolong orang, ada kita bantu orang Islam, ada kita bantu orang Hia, ada kita bantu orang Palestin, ada kita bantu orang Syria. Kecek lah banyak. Jadi yang kita kena buat ialah melihat kepada dawabit, ingkar benda mungkar ni, tengok macam mana. Sebab tu para ulama salafus salih, bukan zaman lah ni, zaman-zaman dulu lagi, antara benda ingkar yang besar nak buat ialah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimah yang benar depan sultan, pemimpin yang zalim. Tapi bukan kerana siapa boleh ajak gitu dia berani. Tak. Ulama-ulama bukan kerana dia bukan nak dipuji kerana keberanian. Dia nak tengok apa yang lebih memberi manfaat kepada umat. Apa yang lebih menepati kaedah syariat. Apa yang menjadi maslahat lebih utama bagi agama, masyarakat, menjaga nyawa, jaga harta. Bukan sekadar nak rakyat semangat, aku dah tegur dah. Panjang cerita hari ni bab ingkar mungkar ni. Tak sungguh. Sebab ada orang yang semangat mengingkari kemungkaran, tapi dia tidak melihat kepada dawabit mencegah kemungkaran. Okey? Dia tak tengok kepada dawabit. Dawabit ni maknanya antaranya ialah jangan sampai ingkar tu membawa kemungkaran yang lebih besar. Apa yang berlaku tentang fitnah terhadap kepimpinan ni daripada zaman sahabat Nabi lagi. Orang dah ingkar Khalifah Uthman sampai akhirnya dia mati dibunuh. Yang bunuh dia siapa? Orang-orang yang ahli ibadat. Golongan Khawarij ni bukannya orang jahat. Dari sudut perwatakannya, dia semayang, dia puasa, dia mengaji Quran, dia soleh. Tapi kerana ingkar benda yang kaedah dia tak betul dan kefahaman dia salah, akhirnya dia bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali mati dibunuh. Berapa ramai pemimpin-pemimpin akhirnya kerana apa? Dawabit. Dia tak faham tentang kaedah. Okey. Dr. Said Ramadan Al-Buti mati kena bunuh tengah baca Quran. Waktu dia diam terhadap Bashar Assad, orang duk kata dia macam-macam. Tapi dia diam lah, tak kata apa. Ada orang kata dia ulama kerajaan lah ke apa gini-gini. Tapi akhirnya dia juga mati dibunuh. Bila kita tengok video-video dia, salah seorang dia sangat lembut hatinya, sangat lembut. Macam mana dia tu? Maka tidak hairanlah kalau sikap dia terhadap pemimpin masa tu
dia gunakan kaedah berlemah lembut. Tapi makna kalau sampai dia juga dibunuh, berarti dia ingkar lah tu. Cuma kita tak tengok je cara dia ingkar. Tak ada pula video dia keluar, oh pemain puasa asal. Tak, kita tak nampak pun video tu. Tapi akhirnya dia mati dibunuh. Makna apa? Ada ingkar yang dia buat. Cuma kita je tak nampak. Faham orang duk kata dah dia sebelum daripada ni? Penjilat Bashar dan sebagainya, lagu mana? Zaman dia hidup, orang kata belaka. Bila dia mati syahid, sudah. Bila dia matilah, dibunuh oleh apa-apa tu. Sebab tu kita ni kena hati-hati banyaklah. Lisan kita ni, wahal yukabbun nas, berapa ramai orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Muaz, berapa ramai orang yang dimasukkan ke dalam neraka ala manakhirihim, dengan muka mereka ni sembam ke tanah, illa hasaida alsinatihim, kecuali ataupun hanya disebabkan hasil tuaian lisan atau lidah-lidah mereka. Allahu Akbar. Kita akan sampai satu tahap kita duduk diam lebih baik. Sampai satu zaman diam itu emas. Silent is gold. Diam itu emas. Ni zaman lah ni orang nak cakap belaka, komen belaka, diamlah. Kadang-kadang saya kata lah ni kadang-kadang tak saya tengok telefon siapa, banyak sangat isu nak kena layan. Kita duduk sendiri, kokek-kokek, duduk menukang, buat kelas tangan duduk belakang, ketuk-ketuk tukar paku, beki tu beki ni, buat lagi. Tapi bukanlah kita tinggalkan masyarakat dah, tapi maknanya tak ambil isu sangat, semua benda nak kena apa itu sangat. Jadi sampai satu tahap kadang-kadang diam itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata dengan baik ataupun dia diam. Wa yuqimuna shalah, wa yuqimussalah, pula ta'bir ayat hari ni. Wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakah, dan mereka mendirikan salat. Ni sifat orang mukmin yang keberapa? Keempat. Pertama, dia sesama mukmin, auliya'u ba'duhum auliya'u ba'd. Sifat yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Sifat yang ketiga, yanhauna 'anil munkar. Sifat yang keempat, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Okey? Ay yuti'una Allah wa yuhsinuna ila khalqihi. Dalam mentaati Allah, dia jaga hak Allah. Dalam menunaikan zakat, dia jaga hak Allah dan juga hak makhluk-makhluknya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan dia mentaati Allah dan Rasul. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah orang yang bersifat dengan sifat ini, sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati mereka. Okey. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lalu Allah Ta'ala kata, janji tak sama dengan munafik. Hak orang mukmin, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Apa janji Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Beza, orang munafik dapat ancaman neraka jahanam, orang mukmin dapat syurga. Khalidina fiha, kekallah mereka di dalamnya. Wa masakina tayyibatan, mereka beroleh tempat-tempat yang baik. Fi jannati adn, dalam syurga Aden.
Dan lebih besar daripada syurga tu apa? Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keredaan Allah itu lebih besar daripada syurga itu tadi. Sebab tu nikmat ahli syurga yang paling besar ialah redha Allah. Setelah itu Allah bagi dapat tengok dia. Ni Allah Taala katalah syurga buatlah, nak buat apa aku redha. Habis itu kenikmatan ahli syurga. Wa ridwanun minallahi akbar. Bila Allah Taala tanya ahli syurga, mu nak gapo lagi? Cukup dah Allah. Beri belaka dah. Kami nak dapat belaka dah. Allah Taala kata aku bagi kepadamu redha aku. Maknanya lebih besar daripada nikmat syurga. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan redha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Baik. Jadi cerita syurga ni memang betul tempat tinggal yang baik lah. Okay. Tempat tinggal yang baik. Tentang beberapa nikmat dalam syurga, ada khemah yang diperbuat daripada permata. Duduk dalam tu. Dalam tu ada dalam macam permata yang duduk dalam ada ruang, ada rongga dalam tu. Maknanya macam cube daripada permata lah. Bahasa kita mudah cube, tapi kita bayang pun tak sama. Kita bayang dari sudut perkataannya. Tak terbayang ke kita. Kalau kita bayang macam pak kita, mana setakat kita boleh faham ni, dalam syurga tu kena kali ganda lagi, beribu berjuta kali lagi. Jadi ada permata mujawwaf, duduk dalam, kita duduk dalam permata. Permata kita tengok tu, kita duduk dalam dia. Macam mana besarnya dia, wallahu a'lam. Tuluha situna milan fis sama. Tinggi dia 60 mil, 60 batu. 60 batu di langit. Tinggi dia. Permata kita duduk dalam dia tu, tinggi dia 60 batu. Ai. Besar 60 batu ni. Okey. Lil mu'minina ahluna yatufu alaihim. Bagi mukmin adanya ahli-ahlinya, pasangannya ataupun bidadari dia duduk dalam tu, la yara ba'dhum ba'dha. Sebahagian mereka tak nampak sebahagian yang lain. Dalam tu ada pula ramai. Dan sebahagian mereka tak nampak sebahagian yang lain. Betul lah, itu adalah tempat tinggal yang baik. Okay? Kemudian wa ridwanun minallahi akbar. Wa ridwanun minallahi akbar. Ayat yang saya sebut, hadis tadi sebut, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala sebut kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, panggil ahli syurga, hey ahli syurga. Ahli syurga jawab, labbaika rabbana wa sa'daika, ya Allah kami sahut seruanmu. Wal khairu fi yadaika, dan kebaikan ada di tanganmu. Fayaqul, Allah Ta'ala kata, hal raditum, kerana redha apa? Puas hati dah duduk dalam syurga. Redha ni makna puas hati lah. Puas hati dah dalam syurga. Fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbi qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Macam mana kami tak redha ya Allah? Engkau telah beri kepada kami apa yang engkau tidak beri seorang pun selain kami. Ahli syurga ni dia anggap dia lah orang panggil apa? Nikmat syurga paling banyak. Padahal dia tu banyak lagi darjat. Dia kata, macam mana kami tak redha? Kamu dah bagi kepada kami nikmat yang tak ada orang lain dapat. Fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik. Allah Ta'ala kata, nak tak kalau aku bagi yang lebih baik daripada tu? Lebih baik daripada syurga sedang kamu nikmati.
Fayaquluna ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Ada lagi kau lebih baik daripada nikmat ni. Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan bagi kamu redaku dan aku tidak akan murka lagi buat kamu selama-lamanya. Itulah kenikmatan yang paling besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang besar. Semoga Allah Ta'ala pertama menjadikan sifat kita sifat mukmin. Yang kedua, Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga. Dan tidak menjadikan kita dari orang yang bercita-cita, bercita-cita dan berangan-angan. Semoga Allah Ta'ala tidak jadikan kita orang yang berangan-angan. Dia lain. Angan-angan dengan cita-cita ni lain. Dia panggil tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yubsi. Bukan hadis tu. Tu syair. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu nak kejayaan, tapi kamu tak ambil jalan kejayaan. Kamu nak berjaya, tapi kamu tak menyusuri jalan kejayaan. Inna safinata la tajri 'alal yubsi. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan kering. Faham? Kalau nak naik kapal, nak sampai tepat, kena lalu ke air lah. Barulah kapal tu boleh pergi jalan sampai ke destinasi. Ni kamu nak syurga, ada jalan dia syurga. Lorong air tu kalau kita kata, kalau kita atas kapal kena duduk atas air sampailah ke tempat destinasi, sampai ke pelabuhan. Tapi kalau kamu nak pergi ke pelabuhan, kamu naik atas darat dengan kapal, tak pergi mana kapal tu. Jadi berapa ramai orang mengharapkan kejayaan tapi tidak duduk di atas jalan itu, jalan kejayaan. Maka itu nama dia angan-angan. Cita-cita ni kena duduk atas jalan dia. Nak masuk syurga, betul, ada jalan syurga. Jangan sekadar aku nak masuk syurga lah, orang suruh semayang tak, orang suruh puasa tak, aku orang Islam nak masuk syurga. Memanglah, tapi jalan dia orang kena duduk di atas jalan. Jangan jadi kapal yang berlayar di atas padang pasir. Maknanya tak pergi mana. Habis. Wallahu ta'ala alam. Panjang hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.